Terima kasih MC. Terima kasih Encik Azhar. Okey, malam ini saya ditugaskan untuk berkongsi dengan anda semua satu topik khas yang diberi tajuk memberi khidmat. So, sharing topik pada malam ini pun adalah salah satu yang memberi khidmat. Okay, sebelum tu saya nak buka saya punya PowerPoint dulu. Okay. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nick MJ. Diperkenalkan bisnes yang hebat ini oleh Nojo dan Farah yang dibimbing kasih sayang oleh FADC Hajah Zainab dan Haji Saleh. Satu tepukan untuk mereka. So, topik yang akan dikongsikan pada petang ini adalah servicing ataupun kata memberi khidmat. Kenapa memberi khidmat ini penting? Apa yang kita tahu bila kita buat bisnes Amway ni, selalu orang cakap buy, use, kan? Beli dan guna. So kalau beli dan guna selama ni kita banyak beli guna kat kedai lain pun sama kan, apa bezanya kan? So sebenarnya apa yang membezakan antara tolak kejayaan seseorang dalam bisnes ni adalah satu, dia kena guna dulu produk tu. Okay, beli tu diri sendiri, jual tu diri sendiri. Kalau diri sendiri pun tak boleh nak jual, memang susah nak jual kat orang lain. Itu confirm. Yalah. Itu yang dikongsikan oleh kita punya Allahyarham Azhar Dawati. Dia selalu cakap macam tu. Kalau you tak boleh nak jual kat diri you sendiri, macam mana nak jual kat orang lain? Kalau diri sendiri tak boleh nak guna, macam mana you nak guna? Tapi kalau lelaki tak payahlah beli pack apa semua tu, bagilah kat orang lain kan. Tolong jual lah, boleh beli kat lain. Barang-barang yang kita boleh guna. Barang-barang yang kita boleh tukar brand, tukar kedai. Yang itu kita kena buat. So bila kita dah buat, kita kena kongsikan dengan kita punya rakan-rakan yang kita punya network. Tapi apa kena buat selepas tu? Adakah setakat dengan tukar kedai, tukar brand akan menggerakkan bisnes ni ke level yang lebih tinggi? Apa yang membuatkan seseorang itu jatuh hati ataupun terlekat bila beli lubang gigi tak nak tukar ke brand lain? Apa yang buatnya itu? Yang buat, okay, apa saya nak kongsikan pada petang ini macam memberi khidmat ini adalah kita bagi kepada tiga bahagian. Satu, konsep memberi khidmat itu sendiri. Yang kedua, memberi khidmat kepada orang. Ketiga, macam mana kita nak servis dengan cara yang lebih berkesan. Okey. Sebenarnya servicing ini adalah sesuatu khidmat. Kalau dari segi definisinya adalah memberi suatu pengalaman kepada orang lain melalui interaksi. Kita tak boleh kita shock sendiri kan. Kita anggap bila kita cakap orang beli barang. Lepas tu kita tak buat apa-apa. Macam kita kena buat sesuatu. Yang satu kemestian yang mesti dilakukan oleh setiap ABO untuk berjaya dalam bisnes ini. Dia tak boleh setakat kita beli, kita guna dan beritahu orang. Lepas tu orang akan buat sama macam kita. Sebab ramai orang tak tahu. Sebelum saya join Amway pun saya ingat ubat gigi sama je. Yang saya beli yang mana saya suka je kan. Suka kenapa tak kisah pun. Kan? Semua ubat gigi ubat gigi Colgate. Tak kisah brand apa-apa pun. Kenapa? Sebab kita tak faham. Senang ni. Sebab apa tak ada orang servis kita. So alright. So konsep pertama. Itu. Memberi khidmat. Kenapa perlu memberi khidmat? Kenapa perlu buat servicing? Kita perlu buat ni kata lainnya lah. Sebab apa? Itu adalah untuk kita berjaya. Kalau kita tak nak buat, maksudnya kita pilih untuk tidak berjaya. Senang. Kalau kita nak berjaya macam ni, kena buat. Sebab apa? Sebab kita nak berjaya. Tak nak buat, maksudnya tak nak berjaya. Itu pilihan kita. Ini bukan gambar sekarang. Ini gambar sebelum COVID tu hari. Kalau kata kat surau pula tak pakai mask apa semua kan. Zaman dulu memang, zaman sebelum COVID memang semua tak pakai mask. Okay. So apa hubung kait antara menjual, menaja dan memberi khidmat? Selling, sponsoring dan servicing. Apa dia punya relationship? Apa hubung kait dia? Sebenarnya tiga-tiga ni you kena buat. You tak boleh buat satu, you tak boleh jual je. Okay, you tak boleh taja saja, ni tak boleh bina je. Ataupun you buat dua benda, tak boleh. Kita kena buat semua, tiga-tiga. Okay, barulah bisnes ni boleh menjadi.
Sebab apa? Sebab ini adalah orang kata intipati bisnes ni. Kena buat ketiga-tiga baru kita boleh bina bisnes ni. Okay. The purpose of a business is to create customers. Tujuan perniagaan ini adalah untuk membina pelanggan, mendapatkan pelanggan, dan pelanggan mendapatkan pelanggan. Ini satu network. Bukan kita guna saja, bukan kita jual diri sendiri saja atau berjual untuk orang saja, tapi kita kena bantu orang lain pun buat benda sama macam kita buat. It's a duplication. Okay? Dia kena cepat sikit. Panjang ni. Ya. So, kenapa perlu servicing? Kenapa perlu follow up? Satu, sebab itu adalah satu cara untuk duplicate, untuk apa? Macam photostat dia ni, untuk buat salinan. Apa kalau selama ni kita beli, kita guna, kita berkongsi dengan orang lain, dengan cara kita buat servis, secara tak langsung kita membantu, membimbing downline kita juga buat benda sama macam kita. It's a duplication. Okay? It's a master of follow up. That's what people do. Jadi selalu kita dengar FDC selalu cakap lead by example, kepimpinan melalui teladan. Maksud kita nak downline kita buat, so kita kena buat. Okay? So if your downline customer are happy and upgrading, your downline can earn more and move up. So can you. So business ni kita hanya boleh berjaya bila kita bantu orang lain berjaya. So macam mana orang lain nak berjaya? So dia pun kena guna barang, dia pun kena ada happy customers, dia pun kena ada network. So itu yang kita bimbing mereka buat sama macam kita buat. So bila mereka capai, kita pun capai secara automatik. Okay? So macam mana nak follow through ni? Salah satu cara ialah bila kita bersama mereka online ke offline ni, kita kena pastikan kita dapatkan apa keperluan kita punya customer tu sendiri. Okay? Sebab apa? Kalau kita nak jual nasi, kalau kita jual kat orang kenyang, orang yang dah kenyang, dia orang takkan beli punya. Tapi kalau kita jual kat orang lapar, apa-apa pun tak sedap pun dia beli. Betul tak? Semua nampak best. Contohnya bulan puasa, kita pergi ke pasar Ramadan, semua benda nak beli. Sebab apa? Semua orang datang tu semua lapar. Betul tak? Tapi kalau buka pasar Ramadan pukul 12 malam pun, tak ada orang nak beli dah. Orang dah kenyang nak masa tu. Okay? So itu yang penting kita buat. Dan kita kena buat training benda ni. Tak boleh buat sekali saja. Follow up ni tak boleh satu kali. Sebab apa? Orang mudah lupa. Jadi tengok statistik ni. 48% okay, salesman ni tak pernah follow up prospek. Sebab tu tak ramai salesman berjaya. Tak ramai orang suka buat bisnes sebab kena follow up banyak kali. Okay? Dan 25% daripada penjual, okay, daripada 4 orang salesman, hanya seorang saja yang follow up. Sebab tu kalau dalam bisnes Amway ni orang kata, kenapa tak ramai diamond? Sebab kenapa tak ramai diamond? Sebab diamond buat kerja. Yang tak capai diamond tu tak cukup buat. Sebab apa? Ini ada memang statistik macam ni. 12% daripada sales people only make 3 contacts and stop. Tengok tu. Based pada statistik ni, hanya 12% saja daripada orang yang buat bisnes ni, orang buat jadi salesman ni apa semua ni, yang dia hanya jumpa 3 orang je. So dia sebab tu dia cakap kat upline, okey, saya dah jumpa semua orang tak nak buat. Okey, 2% saja. Okey. Jumpa 100 orang, 2 orang ya ada kemungkinan, okey, yang berjaya buat sales. So kalau kita jumpa takat 10 orang itu tak cukup ramai. Diamond jumpa beribu-ribu orang, sebab tu dia capai level diamond. Okay, 3% of the sales are made on the second contact. Maksudnya kita tak boleh jumpa satu kali. Kita jumpa kali kedua, kita cerita kali kedua baru mungkin dia beli. Itu pun 3% je. 5% of the sales are made on the third contact. Kita tengok peratus ada. 2%, 3%, 5%. Lagi banyak kita berjumpa, lagi banyak kita berkongsi, lagi tinggi peluang untuk close sales. Okay.
Yang tu 10% selepas kali keempat dan 80% are made on the 5th to 12th contact. Apa tu? Kalau kita jumpa, kita keep on sharing lebih pada 5 ke 12 kali, peluang untuk close sales adalah 80%. So kalau nak close sales, kena jumpa, kena sharing banyak kali, bukan satu kali. Crossing tak ada. Apa dia? Tak ada crossing ni. Ada masalah tak juga. Boleh saya buat. So seterusnya, apa kita nak buat bila kita punya pelanggan tu komplain? Sebenarnya bila pelanggan kita komplain, itu adalah satu peluang yang baik. Sebab apa? Itu akan menentukan sebagus mana diri kita ni. Sebanyak mana kita tahu pasal produk tu. Sebaik mana kita nak handle customer punya problem. Sebab bisnes yang buat duit adalah bisnes yang menyelesaikan masalah orang. Kalau orang ada masalah, kita tak boleh selesai, kita tak boleh berjaya dalam bisnes ni. Tak kisahlah bisnes kat luar apa-apa pun, kalau tak boleh selesai masalah orang, memang tak boleh. Okay. So, tengok ni. Satisfied customers tell 3 friends. Tapi, customer yang tak happy, bagi tahu 3,000 orang. So, kalau kita jangan cepat berbangga, cepat berhati dapat jual dapat iron sendiri. Sebab apa? Orang yang beli tu mungkin dia seronok pakai, mungkin dia pakai kat dia ya, sebab dia tak buat bisnes. Tapi kalau kita tak berjaya menyelesaikan masalah dia orang, lagi banyak dia akan bagi tahu berita-berita negatif. Sebab tu kita tengok kat media sosial media banyak berita-berita yang negatif yang dah mendapat perhatian orang. Dapat kita dapat. Matlamat memberi khidmat yang utama adalah untuk membuat pelanggan dan pengedar bahawa anda lebih menyukai anda dan lebih mempercayai anda. Ini saya ingat arwah Dr. Aziz selalu cakap. Okay. Semua produk Amway, semua produk dijual pada harga yang sama. Okay, produk yang sama kualiti. Semua orang beli dapat pada harga yang sama. So apa yang boleh membezakan kenapa orang mesti beli produk itu daripada kita dan tidak daripada pengedar lain? Contohnya macam iron tadi. Kenapa customer mesti beli iron daripada Puan Syafrina dan tidak daripada Azhar dan tidak daripada saya? Kenapa? Apalah sekali sedar lagi. So kita kena fikir macam tu. Macam mana kita nak buat? Sebab produk ni pergi beli mana-mana, satu Malaysia, semua produk ni harga sama. Ini bergantung sebab sebanyak mana pelanggan itu lebih menyukai anda dan lebih percaya. So kalau anda nak dapat sale yang banyak, anda kena pastikan pelanggan anda dan pengedar bawah anda menyukai anda. Jangan duk bergaduh dengan dia orang. Okay? If people like you, they will listen to you. Kalau orang suka, dia dengar cakap anda. Contohnya, setiap minggu, semua orang tak sama-sama dengan dia, FDC berkongsi, betul tak? Seorang ramai suka. But, kalau dia tak percaya, dia takkan buat bisnes dengan anda. Walaupun sama-sama bisnes Amway, dia akan keluar, dia pergi masuk grup orang lain. So, pastikan jangan duk bergaduh dengan customer kita, dengan downline kita apa semua. Okay? So, ini adalah kaitan antara loyalty dan satisfaction. Loyalty ni, kita punya apa ni bahasa Malaysia? Setia. Kesetiaan dan kepuas hati, level puas hati dan loyal tadi. Customer ataupun grup kita dan online kita akan kekal kepada produk Amway kalau mereka mempunyai hak kepuasan yang tinggi dengan produk tu. So apa anda cakap pasal iron tadi? Puan Fazina cakap pasal Double X. Mereka beli, mereka guna, mereka pakai, mereka makan dan mereka dapat result. So bila mereka suka, mereka akan terus kekal dalam bisnes ni. Tapi kalau mereka cuba iron, cakap tak terbakar, tiba-tiba busuk terbakar. So mereka akan hilang kepercayaan. Bila hilang kepercayaan, mereka akan berkongsi berita negatif dengan orang lain dan mereka tak akan buat bisnes. That's why jangan overclaim. Walaupun produk kita tu memang bagus, memang semua orang tahu bagus, tapi jangan cakap benda-benda yang terlalu ajaib. Benda-benda yang Amway tak cakap, tapi kita cakap. Okay.
Mungkin kita ada pengalaman yang ajaib itu kan, kita boleh, tapi jangan melampau benda-benda yang magic sangat. Okey, benda tu kalau kita sendiri tak boleh proof segi sains apa semua, tak payah berkongsi lebih. Cakap sekadar kongsi sekadar yang benda logik. Logik. Terusnya bahagian dia, memberi khidmat kepada orang lain. Okey, sales akan meningkat kalau memberi khidmat kepada orang lain. Jualan setiap bulan mungkin go up and down. Kita sihat, kita baik dengan orang baik dengan kita boleh buat sales. Sales akan meningkat. Tapi yang menentukan sales kita selalu up adalah bagaimana servis kita. Sebab servis itu stay forever. Bila orang suka kita, sama-sama orang cari kita. Okay. So, ini adalah kategori orang yang kita temui kat luar, prospek-prospek kita. Ada beberapa jenis golongan. Golongan pertama ialah orang yang tak berminat dengan produk Amway dan perniagaan Amway. Dia tak suka produk, tak suka bisnes. Tapi dia itu nak buat apa? Kasihan, kesian kat mereka lah. Sebab produk baik dia tak tahu menilai. So dia tak nak guna, tak nak buat bisnes. So yang tu tak apa. Biarkan mereka. Kalau semua orang nak buat bisnes Amway, dia susah. Kita dekat semua pula. Okay, seterusnya golongan kedua ialah orang yang nak guna produk saja tapi tak nak buat bisnes. Pun tak apa. Sebab apa? Sebab macam sekarang dah ada APC kan. Biar mereka jadi APC. Biar mereka jadi customer kat situ. Mereka tak nak buat bisnes, it's okay. Mungkin dia orang dah ada duit lebih, dia ada duit banyak, dia nak enjoy produk only, tak kisah. Tapi yang kita cari sebenarnya adalah orang ketiga, orang leaders itu type 3 ini yang nak buat bisnes dan suka produk. Orang yang berminat dengan produk dan juga perniagaan Amway. Yang ini yang orang kita nak bentuk, yang kita nak servis. So don't wait for people to be friendly. Show them. Kita dengan grup kita, dengan prospek kita tak boleh nak orang bagi salam dulu kat kita, kita nak bagi salam kat orang. Kita yang betul mulakan, kita yang bagi salam kat orang dulu. Kita senyum kat orang dulu. Kalau orang tu semasam tak senyum, kita nak macam mana kan? Tapi kita kena mulakan. Nak tunggu orang senyum kat kita dulu susah kan? Kadang-kadang orang senyum kat orang lain, kita pula perasan. Tapi that's why kita senyum kat orang lain dulu tak apa. Alright. Beri khidmat yang akan menghadirkan komunikasi yang baik, termasuk mendengar. Berkomunikasi ni bukan setakat kita orang dengar cakap kita saja, tapi kita kena alert apa yang orang cakap. Sebab apa? Daripada situ kita boleh guna balik untuk share produk ataupun servis yang baik untuk mereka. Mungkin mereka nak produk atau mereka nak bisnes, mungkin nak dua-dua. Okay? So kita tak nak buang masa bercakap pasal produk, pasal bisnes dengan orang yang tak nak. So buang masa. Okay, masa kita ada terhad, so baik invest pada orang yang lebih, orang yang nak ni. So orang lain tak tahu, tapi anda tahu apa kekuatan anda sendiri. Lagi satu, bila jumpa prospek tu kena sentiasa positif. Kalau muka masa bergaduh dengan partner tak payahlah itu kan. Settle dulu, personal dulu. Okey. So, kita lebih fleksibel dalam memberi. Dan kalau kita tak faham, rujuk. Okey. Rujuk kepada mereka-mereka yang arif di dalamnya. Ya. Kita kena aktif dalam bisnes ni. Kita tak boleh diam. Sebab apa? Bisnes ni kedai, kita ada di mulut kita. Kita tak buka mulut, ada kedai lah, tak buka kedai. Okay. Walaupun kita punya online 24 hour, tapi kalau kita tak bagi tahu, kita tak kongsi dengan kita punya downline, kita punya prospek, dia orang pun tak tahu. Ramai APC, ramai customer semua ni, walaupun ABO sendiri dia pun tahu masuk, sampai sekarang ID dia pun tak tahu nak masuk. Website Amway pun tak tahu kat mana. Okey, sebab apa? Sebab selalu ambil dengan upline. Nak apa order dengan upline. Terlalu berharap. Kalau upline tu balik kampung, susah, tak boleh dapat barang. So, di sebelah ni. Kita kena tahu, kita patutnya kita kena tahu macam mana nak dapatkan maklumat tu daripada mereka-mereka yang sepatutnya. Seterusnya, untuk memberi khidmat ni ialah dengan cara melakukan demo produk. Kita tak boleh cakap saja. Kalau kita pergi mana-mana, at least kena ada sketul produk. Sebab bila cakap orang tak boleh gambarkan. E-spring, dia macam e-spring. Orang tak tahu e-spring macam mana. Sebab kalau ada gambar besar, ada e-spring kecil, orang yang e-spring kecil kan.
So kita kena tunjuk yang betul produk tu. Tapi bila kita dah guna, kita guna dengan betul, okey, kita senang nak bagi dia tunjuk demo. Sebab apa? Sebab produk ni business template adalah business banyak cakap. Bisnes yang apa pengalaman kita sendiri guna. So dengan begitu kita dapat membina kesetiaan, loyalty pada produk tu. Kalau sebelum ni orang pakai ubat gigi contohnya, tak kisah brand apa, asal ubat gigi ya orang pakai, kan? Kalau pergi ke hotel pun tak tahu brand apa-apa, brand hotel tak sedap apa yang guna. Tapi sekarang kalau nak gosok ubat gigi semua cari glister. Apa kita dah faham. So kita nak kita punya group, kita punya downline, kita punya customer pun semua macam tu. Dan last kali ketiga, memberi khidmat secara berkesan. Ramai orang kata, okey saya dah follow up dengan saya dah follow through dengan downline, tapi semua orang tak nak juga. Ingat tadi ya, based on statistik 80% close sales setelah sharing yang kelima dan seterusnya. Kalau kita bagi tahu sekali yang orang tak beli memang susahlah, sebab chances nak dapat buat pertama kali tu memang susah unless kita dah memang lama bisnes ni dah buat, selalu sekali cakap 10 orang beli. Tapi nak sampai level tu kita kena tengok dia punya statistik tu. Seterusnya, memberi khidmat kepada pelanggan dan pengedar bawahan. Kita kena bina kepercayaan, okey, untuk sebagai landasan untuk beri khidmat ini. Sebab apa, kalau orang tak percaya kita cakap apa pun, bila orang tak percaya pun orang tak peduli. Orang tak percaya, betul ni cakap ni, dia cakap percaya, betul. So sebenarnya memberi khidmat dengan penjagaan dan keprihatinan, kita kena tunjuk kita punya care kat situ tu kepada kita punya customer. Kita nak bantu mereka dengan sepenuh hati, bukan saja sekatakan manis di bibir nak buat sale sahaja. So that's why penting datang meeting. So tahniah untuk anda semua yang datang meeting malam ni. Lebih ramai pada minggu lepas. Sebab meeting adalah tempat kita belajar, okey? Sebab apa? Ibarat kalau kita nak berkongsi dengan orang lain ni, ibarat kalau macam askar apa, kita masuk training. Jadi askar kita tak betul pergi perang, kita kena pergi training dulu. Betul tak? Setengah tahun dulu baru boleh pergi perang. Kalau masuk askar tu pergi perang memang saja nak bunuh diri kan. Sama dengan bisnes ni. Kita sign up, guna dulu. Belajar dulu macam mana nak berkongsi dengan orang. Okey, betul tak? Refer pada upline kita, betul tak cara kita nak berkongsi macam tu? Sebab saya tengok ramai orang kongsi, yang banyak yang tak betul. Sebab saya tak tahu yang refer kat mana, mungkin tak refer kepada upline yang betul. Okay. Kalau ikut upline kita dulu, kena buat demo kat dia orang dulu. Kalau dia orang tak nak beli, maksudnya kita fail. Tak boleh nak berkongsi dengan luar. Begitu dengan OPP, marketing plan. Selagi dia tak nak sign up, kita cerita kat dia tak nak sign up, selagi tu kita tak boleh cerita kat orang lain. Dia nak pastikan ilmu yang disampaikan tu ilmu yang betul, jangan ilmu sesat. Okey. Dan lagi penting lagi satu, bila kita follow up orang ni, kita kena ada buku, kena ada rekod. Kita tengok kan nak pasal dia ada kan, pergi mana ada buku. Tak kisahlah sekarang zaman IT apa kena ada buku. Memang kita phone canggih apa, bawa iPad apa semua, tapi selalunya masa kita nak masa tu tak jumpa. Tapi kalau ada buku, insya-Allah kita jumpa. Cara tradisional sikit pun tak apa, kena ada rekod, okey. Lepas tu cakap apa? The best customer service is if the customer doesn't need to call. Okay? Doesn't need to talk to you. It just work. Dia besok kan. Cakap. Yalah kalau kita dah cakap sekali dia dah faham semua, itulah customer service tu bagus. Ni kita cakap dah 10 kali tak faham. Satu lagi penting dalam kita kena beritahu kita punya orang bawahan kita, downline kita, ABO semua ni, jangan jual harga ABO kepada pelanggan yang bukan ABO. Ramai orang macam ni, dia jual barang tak ikut standard yang MPD dah cakap. Dia pandai-pandai ikut suka dia bagi harga. Ada setengah bagi harga sama. Sebab apa? Sebab mereka tak faham. Dan kita sebagai upline harus membimbing mereka, beritahu mereka kenapa ni tak boleh. Okey. Saya suka yang ni cakap ni. The customer is not always right. Kalau orang cakap customer always right kan? No. The customer is not always right. Pelanggan tak semestinya selalu betul. Tapi kita kena ingat,
Walaupun mereka tak betul, mereka tetap seorang pelanggan. So, kalau kita tak nak pelanggan kita hilang, kita kena menjadi tanggungjawab kita untuk memahamkan pelanggan kita. Kalau tak, hilanglah pelanggan tu. Contoh kartun ni kan, kawan-kawan, ramai orang salah faham, datang nak beli barang-barang kawan-kawan, kononnya nak support, tapi nak beli harga IBO, tapi tak nak sign up. Itu biasa. Nah, sepatutnya dia datang, dia beli harga IBO. So, kalau kita nak, customer kita, prospek kita buat begitu kat kita, lain kali kalau kita pergi beli kat kedai kawan-kawan setara mara, kita jangan minta harga kawan-kawan pula. Itu sebenarnya tak membantu bisnes mereka. So kalau tak bantu bisnes mereka, dia orang jumpa kita pun, dia akan bukan buat bersama. Okay? Tengok lagi statistik kat sini. Did you know that 79% okay, of the leads never follow up. Maksud dia kat sini, kalau jumpa 100 orang, kita cerita kat 100 orang, selalunya 79 orang tu kita tak follow up, kita cerita sekali. That's why sales tu dia boleh up and down sebab kurangnya follow up kat situ. So kalau nak follow up, kalau nak sales tu meningkat dan berterusan, kena berterusan buat follow up at least 5 times. 80% of sales require 5 follow-up calls after the meeting. Itu adalah statistik. Okay? Itu adalah rekod kejayaan salesman. So kalau kita nak berjaya membuat closing, kita pun kena buatlah macam tu. Okay? Ini satu lagi saya nak kongsikan sini. 5 annoying customer service codes. Maksudnya kat sini 5 benda yang kita tak patut buat dengan kita punya customer. Jangan sekali-kali bagi tahu, please go to our website. Jangan bagi tahu mereka. Sebab apa? Macam kita tak tahu apa-apa sebelum kita bagi tahu macam ni. Okay? Nombor 2, I have to transfer you. Maksudnya orang tanya kita atau orang call kita, nanti kita nak transfer call kawan lain. Sedangkan itu customer kita, patut kita layan mereka. Seterusnya, that's not our policy. Ramai orang kat luar, ramai prospek kat luar tak faham. Tapi bila kita cakap that's not our policy, macam kita tak boleh pun tolak ansur, kita pun tak faham. So secara automatik kita dah reject customer itu, customer tu akan pergi tempat orang lain yang akan layan mereka. So kita akan hilang lagi dari customer. Lagi seterusnya, sorry, there's nothing I can do. Macam kita tak bagi pilihan kepada kita punya customer, kita punya prospek untuk menyelesaikan masalah mereka. So dia apa? Kalau macam ni, dia orang akan lari mencari orang lain. So anda akan hilang seorang lagi customer. Dan nombor 1, jangan sesekali cakap, saya tak tahu. Mungkin kita betul-betul tak tahu. Tapi cara nak bagi tahu tu jangan cakap saya tak tahu. Okey? Mungkin kita boleh cakap, okey, saya akan dapatkan maklumat yang lebih tepat, yang saya akan bawa pakar dalam suplemen ni ke untuk jumpa anda, untuk terangkan dengan lebih lanjut. Jangan cakap saya tak tahu. Supaya tak tahu, jangan cari orang lain lah. So hilang lagi kat semua. Masih lagi? Okay. Seterusnya, petua khidmat pelanggan yang baik. Servicing yang berkesan, effective servicing. Okay? Bila kita hantar produk, kalau orang order vitamin, jangan pergi hantar vitamin aja, ceritalah benda lain sekali. Kalau orang muda nak cantik, dia ceritalah pasal aksesori sikit. Kan? Sebab apa? Mungkin dia hanya dapat maklumat pasal double X yang malam ni. Tapi vitamin MW, vitamin Nutrilite lebih daripada double X. Ada banyak lagi, so kita banyak lagi bercerita lain. Kita boleh cerita iron sekali, contohnya. Seterusnya, kita kena didik kita punya group untuk tambah ilmu. Yang tak boleh datang ke meeting pada malam ini online, mungkin mereka boleh refer kepada YouTube, refer kepada Facebook dalam group kita. Dia boleh terlepas meeting boleh tengok balik meeting-meeting sebelum ni.
Okey. Dalam website tu ada MBA University, boleh belajar pasal produk. Okey, banyak cara untuk dapatkan ilmu lagi sebagai tambahan kepada meeting mingguan ini. So, lagi satu dengan kumpulan tu, at least kita kena selalu jumpa, kena selalu refer. Jangan sampai setahun sekali baru nak jumpa, nak renew baru contact kan. Tiap-tiap bulan. Paling kurang apa 2 ke 4 minggu. Maksudnya sebulan tu 2-3 kali. So barulah dia orang ni ingat kan. Kalau tak dia pun dah lupa meeting kat mana. Dah lupa tak ada Zoom lah. So bila apa anda janjikan, anda mesti tunaikan janji anda. Kata nak buat meeting hari Isnin, buat apa-apa pun buat. Okey, jangan last minute cancel. So sebagai penutup untuk konsep lagi, follow up before it's too late. Sebelum anda kehilangan pelanggan, sebelum anda kehilangan prospek, follow up. Sebab apa? 80% dapat proses lepas kali kelima ke seterusnya. Sebab apa? Orang kat luar, okey, dia tak akan ingat. Dia akan lupa apa yang kita cakap. Sampai saya cakap lepas ni mungkin 90% orang akan lupa yang dengar balik ni pun. Tapi mereka tak akan lupa apa yang kita lakukan untuk mereka. Bagaimana kita layan mereka, bagaimana kita treat mereka, bagaimana follow up mereka. Okey. Apa-apa yang menyentuh perasaan mereka akan kekal selama-lamanya. So, untuk berjaya bisnes ini, jangan lupa buat 3S, 1M. Okay? So, salah satunya lah servicing, memberi khidmat. So, saya rasa itu saja pada malam ini. Apa yang tak baik daripada saya, yang baik daripada Allah. So, jumpa dari Jaya Kejayaan.